Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala musannifu fi kitabihi Tanbihul Ghafilin Fidaraini amin. Kita menyambung pengajian kita pada hari ini, pada muka surat 368 ini. Ya, muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi berkisar kepada masalah perbincangan, perbahasan, kupasan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam saya ada menyebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membayar cash di atas perbuatan kita, walaupun tidak disengajakan, tetapi sedikit sebanyak ada lintasan dalam hati untuk menipu. Daripada kita untung 50 sen, untung 5 sen, kita rugi RM5, kita rugi RM4, kita rugi RM10. Itu satu hikmah. Apabila musibah itu berlaku, ujian itu berlaku ke atas diri kita, maka barangkali ada hikmah. Sebab bukan semua musibah, bukan semua ujian yang Allah bagi pada kita itu mendatangkan kecelakaan, mendatangkan perkara yang tidak baik. Ada musibah yang baik. Agak-agaklah tuan-tuan, ada tak musibah yang baik? Ada. Bukan semua musibah mendatangkan nilai-nilai negatif. Ada musibah yang Allah bagi pada manusia mendatangkan nilai positif. Apa dia yang agak-agak? Katalah tuan-tuan, kita bangun pagi, start kereta. Ni nak pergi kerja kan? Bangun pagi, start kereta. Bila nak start kereta, enjin tak mau hidup. Start banyak kali tak mau hidup, banyak kali start tak mau hidup. Kita pun kadang-kadang nak marah ada. Oh, masa ni lah hang nak tak mau hidup, time aku nak pergi kerja lah hang buat kerja macam ni. Amboi. Kadang-kadang ada juga macam tu. Amboi, masa ni lah time kita kelang kabut ni lah dia pun buat perangai. Manusia begitulah kita. Begitulah manusia, yang namanya manusia kita ni. Tapi dalam hati kecil kita, kita tak pernah terfikir, terbayang bahawa ujian, musibah yang Allah bagi oleh kerana tak boleh nak start kereta waktu pagi, dalam kita keadaan kelang kabut nak pergi kerja ni, oi, tak terfikir dekat akal. Kalaulah kita boleh berfikir sedikit melangkaui kesabaran yang ada, barangkali kalaulah kita bawa kereta tu, kita bangun pagi, start dia hidup, start hidup, pi dah jauh, dah sampai 10 km, 15 km jauh di dalam kesesakan lalu lintas,
tiba-tiba enjin mati. Ketika tu macam mana? Ketika tu macam mana? Ni tengah sesak-sesak, enjin dia mati. Hak mana bagus? Musibah mana yang paling bagus? Hak awal masa nak start pergi kerja ke? Atau di tengah-tengah jalan? Tu kadang-kadang Allah bagi musibah, Allah bagi ujian, bukan semua tu Allah nak kata ujian tu tak bagus daripada Allah. Ada yang bagus. Lebih baik kita kata macam ni kan, awat masa aku nak pergi kerja tadi, sebelum nak start dia tak mau mati. Awak dia tak mau mati. Kalau boleh masa aku nak pergi kerja tadi dia tak mau mati. Tapi terbalik masa awal tadi. Sebab benda tu berlaku tengah jalan raya, tengah sesak, lagi merumit, lagi menyukarkan, lagi menyusahkan. Kita pula akan kata lebih baik masa aku nak pergi kerja tadi start dia tak hidup tu. Aku tahu dia rosak tak mana. Passion tu. Itulah kita muslimin muslimat. Dan saya terbaca dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, dan saya sempat membuka sedikit belik-belik kitab Syekh Alawi Al-Haddad, juga di antara kitab tasawuf yang hebat. Disebut di sana, apabila kita manusia, apabila kita hamba Allah, kita mengaku kita hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita beriman dengan ajaran Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila kita mendapat ujian, bila kita mendapat musibah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah tuan-tuan. Dan Allah bagi ujian, Allah bagi musibah itu dalam ayat Al-Quran. Allah sudah menempelak dengan perangai manusia. Allah sudah aim dah, dia sudah tembak kita. Dia tahu manusia akan satu masa dia akan backfire kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kata, Allah ini tidak adil. Kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah bagi ujian ini? Kenapa Allah bagi musibah ini dekat aku? Bagilah ke orang lain. Allah tempelak dah. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Selalu kan kita baca ayat ni, selalu kita wiridkan ayat ini, selalu kita meniti di bibir-bibir kita. Allah tak akan bagi satu ujian, satu musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi ujian musibah itu, manusia boleh tanggung, hamba boleh terima. Allah tak bagi yang paling berat, Allah tak bagi. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan muslimin muslimat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta pada Allah jangan memberi musibah ujian yang berat-berat. Tu kita sayang pada Nabi, tu kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta pada Allah jangan Allah turunkan ujian yang berat-berat pada umat dia. Sebab tu kita tak macam umat Nabi dulu tuan-tuan. Umat sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok saja umat zaman Nabi Sulaiman, umat zaman Nabi Daud, umat zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Musa, kaum Ad, kaum Thamud,
semua dibinasakan Allah. Sebab Nabi dia berdoa minta Allah turunkan ujian yang paling berat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Dan kita kena berdoa. Apa doa kita tuan-tuan bila mendapat ujian, mendapat musibah daripada Allah? Jangan tuan-tuan mengeluh terlampau berat. Sikit-sikit tu tidak menjadi masalah. Sekadar Allahu Akbar. Kadang-kadang kita macam tu juga kan. Kita manusia. Bila-bila balik tengok, Allah kereta aku hilang. Tadi masa nak naik kereta, tingkap terbuka, beg duit letak atas dashboard sebelah kanan. Mari satu hamba Allah, dia sambak sekali handphone, sekali beg, sekali semua ada dalam tu. Tadi bawa buat pula RM1,000 rezeki dia. Tapi kita mengeluh dah, Allahu Akbar, hilang habislah. Sekadar tu tidak menjadi masalah. Tapi hak teruk ni, dengan mengeluhnya, dengan maki hamunnya, dengan menyalahkan Allah pula, tu tidak kena dan tidak betul. Sebaliknya apa yang Nabi suruh kita buat? Nabi SAW, saya tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, saya tengok dalam kitab Syekh Alawi Al-Haddad An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, wasiat keimanan, nasihat agama. Ulama sarankan kita berdoa dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu doa yang Nabi ajak dekat kita. Ustaz, tu doa untuk orang nak meninggal, dah meninggal ustaz. Ya, memang betul. Bila saudara kita dijemput oleh Allah, kita dengar berita, memang itulah doanya juga. Bila kita mendapat musibah ujian daripada Allah, itulah juga doa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susah ke? Susah dah nak sebut ni. Oh, senang sangat sebut, tapi payah nak buat. Susah nak sebut ke? Tak payah mana nak sebut, tapi nak buat tu yang susah. Nak laku benda ni yang senang memang susah. Benda ringan, benda lembut, benda senang, benda mudah, memang. Saya teringat ada jumpa tauke Nona Rogai. Bisa dengar tak jenama ni? Nona Rogai. Jenama Nona Rogai ni tuan-tuan, dulu asalnya, ni tokek dia cerita, kata ustaz, dulu saya punya produk ni harga bawah pada RM10. Jenama Nona Rogai. Saya keluar benda ni RM10, tak laku ustaz, tak laku, orang tak beli. Tapi sekarang ni saya letak jenama Nona Rogai dengan harga 150. Berkumun orang ambil. Benda yang sama, harga. Letak murah orang tak beli, letak mahal orang beli. Pelik. Pelik. Sama juga dengan doa. Kita rasa doa ni Allah mudah sangat, doa ni tak buat. Nak doa hak panjang, doa hak ringkih panjang ni sejela. Hak tu hak ni, doa ni best ustaz, seronok doa ni. Doa yang ringkas itu kadang-kadang Allah dengar lebih daripada doa yang panjang. Dan ada juga saya baca dalam kitab itu menyebut, di antara doa di kalangan para alim dan para ulama, bila dia mendapat
musibah, ujian daripada Allah, dia dapat kecelakaan daripada Allah, dia dapat ujian daripada Allah. Para alim dan ulama dia kata apa? Alhamdulillah. Perkataan alhamdulillah, dapat musibah, dapat ujian daripada Allah, mengucapkan perkataan alhamdulillah. Kita payah nak ucap alhamdulillah, payah kita manusia ni, payah kita nak ucap alhamdulillah dapat musibah, ujian. Betul tak? Betul. Kereta kita rosak, nak kata alhamdulillah tak? Tak ada pasal. Jalan jam, amboi, kereta ni dia nak masuk tengah bawa, kita duduk pung, dia masuk ngam sikit nak kena. Apa kita kata? Marah, kita marah. Amboi, dia ni terror sungguh bawa kereta. Macam ni punya bawa kereta aku pun boleh. Kita bawa Merc, tuan-tuan lah, saya bawa Myvi je. Tengok kereta potong zoom, amboi, kereta ni dia tak tahu aku bawa ke BMW Mercedes ni. Kita pun tekan minyak, zoom, potong dia balik. Aduk main ciligan, tak cilut at-at, tak cilut kucing lompat, ni stom ni start, Pak Ali tukang cat, duk lawan. Cerdik ke kita macam tu? Dah. Sepatutnya ucapan kita bila mendapat ujian, mendapat musibah daripada Allah, ucapan doa yang Nabi SAW ajar. Susah nak buat tuan-tuan, susah. Benda-benda yang agama suruh nampak lekeh, nampak tak ada nilai, nampak remeh, senang saja, tapi susah, sukar nak buat. Payah tuan-tuan, payah. Sebab tu dalam ni, yang pertamanya sabrun ala ta'ah. Nabi sebut sabar dalam ketaatan. Ni kita duk buat sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, kalau kita tak sabar dengan taat ni, Allah, sekali-sekala terdetik dalam hati, penat sungguh nak pergi sembahyang ni. Tadi pidah Zuhur tadi pidah, tak dan nak letak pungkor lagi dah bunyi asar dah. Ada ni terdetik dalam hati, ada. Kita tidur malam-malam, kadang tak boleh tidur awal pukul 12, pukul 1 baru tidur. Bila tidur pukul 1, pukul 2 ni tuan-tuan, dah terlelap. Baru gaya rasa nak terlelap sedap, nak ulit tidur ni, dengar pula azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Dia pun dengar sembahyang lebih baik daripada tidur, tapi dia kalih tidur lebih baik daripada sembahyang. Terus azan ni tu hak teruk. Aku tak dan nak apa lagi, dia bunyi dah, tak dan nak pejam mata. Dulu saya ingat saya tuan-tuan, masa saya tingkatan 1, tingkatan 2, saya mengaji dengan Ustaz Syamsuri bin Haji Ahmad, orang Kedah jugalah. Selalu dia ikut di surau masjid. Tuan-tuan ingat tak dia cerita mengenai hamba Allah sepasang semua suami isteri yang ditukarkan suaranya dengan suara anjing. Kalau tuan-tuan ingatlah, sepasang suami isteri ni, hak perempuan dia raja lena, semayang tak mau,
hak laki ni rajin sembahyang. Tu ada di antara kita tuan-tuan, laki suami ni, ada suami tak sembahyang, isteri rajin sembahyang. Kadang terbalik, ada dalam masyarakat. Saya pernah jumpa dan selalu ditanya begini, Ustaz Samsuri cerita berlaku di Kulim. Lama dah cerita ni, wallahualam, kalau salah lah saya ni. Dia cerita, dia kata betul, sampai waktu maghrib, bini ni kata, hang ni kalau kata sampai pukul 6.30, pukul 7.30 tak ada kerja lain, kerja menyala saja. Dia rajin dia ucap perkataan itu bila dengar azan. Orang azan tu dia condemn dekat azan. Bila sampai waktu ni hang kerja menyala. Satu hari bila dia sebut begitu, automatically Allah tukarkan suaranya menjadi suara anjing. Tuan-tuan boleh cari Ustaz Samsuri, tuan-tuan tolong tanya, pergi jumpa personal. Kalau tak betul saya, tak betul lah. Kalau tak betul dia, tak betul lah saya. Kalaupun tak betul cerita ini, moralnya adalah jangan macam tu kita tuan-tuan. Jangan. Azan ni saya tak pernah cerita dengan tuan-tuan, wallahu alam lah. Azan ni tuan-tuan hebat azan ni sebenarnya. Tuan-tuan bayangkan, satu peristiwa berlaku di Gunung Jerai, bila di tempat air yang cetek, air terjun, kita mandi cetek takat lututnya ayak. Tengah-tengah mandi tu ada seorang hamba Allah perempuan lemah. Air yang cetek boleh lemah. Bila kita tarik tak boleh nak angkat dia, tak boleh. Ada seorang kata, tolong azan Ustaz. Dia pun azan. Selesai azan, la ilaha illallah, boleh tarik. Tu hebatnya azan. Jangan buat main. Benda syariat, benda yang Allah susun, tu ada hikmah yang hebat, rahsia kita tak tahu. Dan sabar dalam taat ni, sabar nak kena sabar tuan-tuan, dalam taat, dalam sembahyang kena sabar. Rasa macam mana kita nak sampai juga kat masjid dengan surau. Kalau boleh hati kita pergi mana pun, lagi nak masuk lahak, nak masuk zuhur, tu hati dah terpaut. Sabar apabila diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Tu jelah yang paling hebat. Perkataan sabar yang paling hebat. Sedikit lagi daripada saya tuan-tuan. Sabar di antara maksiat. Ya, maksiat ni pun Allahu Akbar. Kita kadang-kadang sikit sebanyak ada buat tak dengan maksiat kepada Allah. Ada juga. Apa dia? Kadang-kadang orang puji kita kan, amboi Ustaz, panjang sungguh Ustaz cakap. Kembang pungkok kembang. Mai tak perasaan riak, maksiat dah. Riak, maksiat. Ujub, maksiat. Perasaan sombong, besar diri, maksiat pada Allah. Ujian tak ni? Ujian. Kita beli kereta baru, amboi sedap sungguh bawa kereta baru tuan ni. Kita pun kembang pungkok. Kita buat rumah lawa cantik, orang puji. Puji itu kadang-kadang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tuan-tuan. Dan Nabi SAW sebut, siapa sabar atas penderitaan musibah sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik, maka dicatat baginya 300 darjat. 300 darjat ini bolehlah kita terjemah dengan 300 pahala kalau nak kita terjemah. Tetapi dia lebih daripada itu. 300 ketinggian, 300 kemuliaan yang Allah bagi pada kita.
Dan siapa yang sabar berbuat taat, ni sini tulisannya salah, berbaut. Tuan-tuan betulkan, bukan berbaut, berbuat, ya. Dan siapa yang sabar berbuat taat, maka dicatat baginya 600 darjat. Dan siapa yang sabar meninggalkan maksiat, dicatat baginya 900 darjat. Itulah tuan-tuan muslimin muslimat, ganjaran yang Allah nak bagi pada kita. Bukan senang nak dapat daripada Allah, bukan senang tuan-tuan. Berdoalah, mintalah dengan Allah. Allah sebut, ud'uni astajib lakum, minta pada aku niscaya aku tunai dan makbulkan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi kitab ini kemudian hari, insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang sebelah itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa qala mustanifu fid daraini amin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.